على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Imam, barisan JK, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan kepada kita dan masa untuk kita beramal ibadah. Alhamdulillah, selesai sudah kita solat maghrib dan diikuti dengan kuliah, iaitu diisi dengan majlis ilmu, iaitu di kuliah, iaitu siapa yang duduk di dalam majlis-majlis ilmu diistilahkan duduk di dalam taman-taman syurga. Alhamdulillah, tak perlu kita nak berkejar-kejar pergi ke Masjid Nabawi cari taman syurga, itu Raudah. Taman Raudah itu adalah istilahnya taman syurga. Jadi tuan-tuan duduk di dalam masjid ilmu juga ibarat duduk di Raudah, di taman-taman syurga. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya. Sebelum kita meneruskan kuliah kita pada hari ini yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah, yang terakhir kita pada 3 bulan 2, 22, muka surat 173. Muka surat 173. Okey. Sebelum kita meneruskan, mari kita membaca Ummul Quran, ganjaran yang kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada Allah yarhamai isteri saya Syaulillahi lamul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Yang lepas lafaz kunut yang lain. Macam-macam. Kunut ni bererti dalam kunut dia ada doa dan ada puji-pujian dalam kunut. Ya. Ada doa dan ada puji-pujian. Kebanyakan contohnya. Allahumma hadini fi man hadait, ataupun Allahumma hadina fi man hadait, itu sebagai doa. Ya. Lepas tu nanti sampai apa ni? Kina surah maqadi. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai, itu adalah sebagai puji-pujian. Ya. Banyak contoh-contoh yang lain. Okey, jadi kita sambung pula selawat dan salam dalam kunut. Selawat dan salam dalam kunut. Okay. Itu memang semua adab-adab berdoa mesti ada salam, ada selawat dan ada salam. Ya, ada selawat maksudnya kepuji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu salamnya itu memberi salam sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Selawat dan salam dalam kunut. Soalan, adakah kunut sunat diakhiri dengan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda? Itu soalannya. Okay. Jadi, adakah sunat diakhiri dengan selawat dan salam tadi kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapan, bagi permasalahan selawat, Imam An-Nawawi
dalam Al-Majmu', kitab Al-Majmu' juzuk yang ketiga, halaman 479 berkata, dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat sahih lagi masyhur dan diputuskan oleh pengarang Asy-Syirazi dan jumhur ulama mazhab Syafi'i ialah perbuatan tersebut adalah sunat. Dalilnya ialah hadis berikut. Okay. Jadi salam itu adalah sunat. Sunat ini menjadi satu adab kita ketika berdoa. Pasal itu kita berdoa diawali dengan selawat dan diakhiri dengan salam. Ya, salam atau selawat dan salam tadi. Itu adab-adab berdoa. Okay. Dan oleh itu di sini kunut ini juga selawat dan salam itu adalah diistilahkan sunat. Kalau tak baca, sah tak? Kunutnya sah. Tak baca kunut pun sah. Apa dia tak baca tu, ya tak? Cuma tak ada pahala dia. Pasal kita segala-galanya puji-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ialah hadis berikut. Anil Hasan bin Ali qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimati fil witri. Qala kul Allahumma hdini fi man hadait wa barik li fi ma a'tait wa tawallani fi man tawallait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yazillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad. Ya, itu dalam kunut. Okay. Ini ketika kita membaca ketika solat persendirian, tetapi kalau kita menjadi imam bacaannya lain. Jadi kat situ contohnya Allahumma hdini itu jadi Allahumma hdina, ya. Fiman hadait wa barik lana, ini wa barik li itu. Okey. Semua sedia maklum, fahamlah insya-Allah. Maksudnya daripada Al-Hasan bin Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarku kalimah ini yang diucapkan dalam solat witir. Baginda bersabda, katakanlah Allahumma hdini fi man hadait wa barik li fi ma a'tait wa tawallani fi man tawallait wa qini syarra ma qadait. Ada orang baca wa qini bi rahmatika syarra ma qadait pun boleh, ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yazillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu ala nabi Muhammad. Maksudnya, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dengan hidayah orang yang telah diberikan hidayah olehmu. Sejahterakanlah aku dengan kesejahteraan orang yang telah engkau sejahterakan. Pimpinlah aku dengan pimpinan orang yang telah engkau pimpin. Jauhkanlah aku daripada kejahatan dan yang engkau telah takdirkan. Sesungguhnya hanya engkau yang mentakdirkan sesuatu dan tidak ditakdirkan oleh sesuatu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau muliakan. Maha berkat engkau, wahai Tuhan kami. Semoga Allah melimpahkan
selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini riwayat An-Nasa'i, riwayat An-Nasa'i dalam kitab Qiyamul Lail, dan solat sunat di siang hari. Ya, dengan sanad yang sahih atau hasan. Yang sahih dan ataupun hasan. Okay. Manakala pengarang kitab Muhni Al-Muhtaj, juzuk yang pertama halaman 369 menyebutkan bahawa selawat dan salam itu adalah sunat dengan berkata, dan dalam dengan berkata, dan dalam Al-Azkar, kitab Al-Azkar, ada kitab tu hijau tu, Al-Azkar, Imam An-Nawawi menegaskan pendapat pertama yang mengatakan bahawa sunat mengucapkan salam, begitu juga sunat untuk berselawat ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi untuk dalam Al-Azkar tu dia banyak menekankan bab selawat ni. Cukup banyak menekan bab selawat, dan berdiri dalam kitab Al-Azkar juga salah satu kitab yang digunakan oleh ahli-ahli perubatan. Banyak kat situ tekankan dalam selawat semua. Okay. InsyaAllah, ini kita dah nak habis. Kalau boleh, kita boleh pakai ganti Al-Azkar, bagus. Ya, dia Al-Azkar tu ada yang satu, dua jilid kat situ. Jilid pertama, kedua, dan ada yang satu pun ada. Ya. Okey. Tak silap saya pun harganya dalam 60 lebih ke 70 lebih itu. Tapi bagus tu. Bab solat dan sebagainya. Okey. Begitu juga sunat untuk selawat ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kita selalu gunakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tabarakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengenai sumber pengamalannya, Imam Al-Isnawi membawakan ayat Al-Quran berikut sebagai dalil bagi pegangan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ya. Ini selalu dalam khutbah dibaca. Khutbah Jumaat, khutbah sunat hari raya, sunat ada 2 hari raya dan sebagainya, itu dibaca. Khutbah gerhana matahari, gerhana bulan, banyak dibaca itu, selawat itu. Ya. Maksudnya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang dipenuhinya, yang sepenuhnya, dengan penghormatan sepenuhnya. Itu kata. Sedangkan Allah pun berselawat. Ya, Allah pun berselawat pada Nabi. Jadi kemudian para malaikat pun berselawat pada Nabi. Kita yang sebagai manusia biasa ini yang inginkan apa? Inginkan kita apa? Berselawat, inginkan kita nak dapat syafaat dari Rasulullah, maka selawatlah. Okey. Dia satu ada mengatakan sesiapa ya yang selawat 1 hari 1 malam
satu hari malam 1000 kali, maka besok dia akan bertemu bau kita dengan bau Nabi nanti. Bahu bukan bau ya. Akan bertemu antara bau kita dengan bau Nabi ini, bau Rasulullah. Selawatlah insya-Allah. Banyak secara selawat, ada panjang pendek. Ya, kata sama ada nak ikut selawat Jibril pun boleh. Selawat Jibril yang selalu kita amalkan lepas solat. Lepas solat, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu salawat Jibril namanya. Okay, itu kita kemudian. Tak panjang. Ya tak 1000. Kalau 1000 tu rasa saya dalam 15 minit boleh. InsyaAllah. Okey. Seterusnya, Imam Az-Zarkashi menjadikan sebuah hadis sebagai dalil kepada hukum sunat berselawat ke atas ahli keluarga baginda. Hukum sunat selawat ke atas ahli keluarga baginda. Contohnya kita ketika dalam tahiyat akhir kan. Dalam tahiyat akhir itu yang rukunnya sekadar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terpulanglah ya. Kalau Muhammadiyah dia memang tak setuju bahawa Sayyidina tu dia kata. Pasal apa? Dalam Quran tak disebut Sayyidina pun dia kata. Tapi Sayyidina tu apa? Pangkat Rasulullah. Apa salahnya kita nak mengagungkan keagungan Rasulullah? Ada. Jadi kita mengagungkan. Kalau kita orang biasa ada datuk tak panggil datuk pun lain macam sikit. Kalau kita panggil datuk cepat aja dia. Ada. Hulukanlah kotak tu. Datuk. Cepat aja dia cari. Cuba kalau diam tolak aja dia pun tolak gitu balik. Ya. Tolak sama tolak tu. Okey. Okey, insya-Allah. Jadi apa salahnya kalau kita bagi ahli sunnah wal jamaah, begitu juga Imam Syafi'i, tak mengapa kita mengagungkan Sayyidina itu adalah mengagungkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pangkat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an qila ya Rasulullah amma salamu alayka faqad arafnahu fa kaifa salatu alayka qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik alayya Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maksudnya dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengenai ucapan salam kepada Tuhan, kami sudah mengetahuinya. Maka bagaimana pula caranya ucapan selawat ke atas Tuhan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, iaitu katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kata Rasulullah, ya. Kata Rasulullah memang dia tak gunakan
Sayyidina pasal itu pangkat dia. Ya, contoh, biasanya Datuk pun dia tak nak gunakan aku Datuk. Datuk tak ada. Ya tak? Dia hanya guna nama dengan biasa sahaja. Pasal Rasulullah tak nak. Kan Rasulullah bukan orangnya yang meninggikan diri. Ya, sentiasa dia merendahkan diri dan sebagainya. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda sebagaimana engkau utuskan selawat ke atas keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya engkau yang maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berkatilah juga atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda bagaimana engkau telah berkati ke atas keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha tinggi dan mulia. Tinggi dan mulia. Okay. Apa maksud kat sini? Ya, sebenarnya macam dua tanah haram, kan semua disebut dua tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah. Tanah haram Makkah itu perjanjian Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanah haram Madinah perjanjian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu, apa kata Nabi Muhammad ketika di Madinah? Demi apa? Demi Allah, aku haramkan tanah ini, kota ini, tanah ini, kota ini, sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Mekah. Dia kata cupak dan gantangnya sama. Maksud kat situ, samalah haramnya Mekah dan Madinah. Itu sama. Tak ada kelebihan, tak ada kekurangannya. Sama bererti. Haram apa maksud kat situ? Dua tanah haram. Pasal itu macam apa itu? Raja Fat, raja apa dia kata khadam haromataini. Ya, haramaini. Ya, bermakna khadam dua tanah haram. Tanah haram tu tanah haram apa? Haram bagi orang yang bukan Islam masuk ke dua tanah haram ni. Dan haram Dajjal. Dajjal tidak akan masuk ke dua tanah haram ni. Pasal itu biasa orang-orang aja dikata biar aku mati kat Mekah. Biar aku mati kat sama ada kat Mekah atau di Madinah. Tujuannya supaya tidak kena godaan Dajjal. Ya? Pasal itu kita tak tahu. Ada orang kata, mana tahu Ustaz kita apa? Kita pun tak tahu Dajjal tu macam mana dia. Itu Allah yang maha mengetahui. Allah yang menjaganya. Kita tak tahu. Takkan kita, kalau kita tahu, kita halau dia, ya tak? Tapi ini bukan kita yang malah. Allah yang maha mengetahui dan Allah juga yang menghalang. Dan tidak akan sampailah Dajjal tu ke dua tanah haram tu. Itu dinamakan dua tanah haram. Mekah dan tanah haram Madinah. Tanah haram Mekah perjanjian Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala. Tanah haram Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata, demi Allah aku haramkan Madinah ini, kota Madinah ini sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tambahan. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, kita dapati para pengarang menyebutkan bahawa selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda dalam kunut ialah dua perkara sunat yang berasingan. Dua perkara sunat yang berasingan. Oleh itu, kita disunatkan untuk menyebut kedua-duanya walaupun dengan sekurang-kurangnya lafaz Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Itu. Ini ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Tapi kalau yang di selawat Jibril tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Ya. Okey, maksudnya ya Allah kurniakanlah di sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa selawat Jibril. Bagi kita dilagukan baru kita ingat dah. Pasal kita dah dilagu-lagukan. Pasal itu saya dah biasa macam kita waktu mengaji pondok tu kita lagu-lagu macam rukun Islam ada berapa? Ada 5. Kita lagu kita lagu-lagukan ataupun tajwid nama dalam tajwid hukum dalam tajwid ini kamu hukum tanwin ni tanwin tahu tak bari 2 tu ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Tu dia. Ketika 5 huruf hijaiyah tadi, maka itu kita digunakan apa? Contohnya macam apa? Mim dia rak nun mati kan. Dia mana berdengung dan semuanya. Okey. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah selawat ke atasmu Muhammad. Selawat ke atas Muhammad dan ahli keluarga Muhammad. Itu maksudnya. Ya. Jadi, ini adalah pujian, ini adalah sunat. Eloklah kita baca, eloklah kita sebut. Banyakkan kita berselawat. Contoh salah satu daripadanya. Ada setengah orang mengatakan kau kasih dengan Nabi Muhammad. Ya kasih. Macam mana tanda kasih sayang engkau dengan Nabi Muhammad? Ada setengah ada setengah orang mengatakan aku berselawat, sentiasa berselawat padanya. Tapi ada setengah ulama mengatakan tidak mencukupi sekadar selawat sahaja. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita kasih dengan Rasulullah, kita lakukan sunnah-sunnahnya. Kita lakukan sunnah-sunnahnya yang Rasulullah buat, kita lakukan. Ya, itu contohnya solat sunat lepas isyak, itu dia cantiknya, ya dah. Tapi jarang-jarang kita rugi kalau kita tak boleh. Tapi kalau kita besok tengok malam bulan Ramadan nak mengejar malam Lailatul Qadar. Sudah, bersengkang mata belum tentu lagi. Itu kalau ditakdirkan dapat seolah-olah dia kita bersolat berapa? 1000 bulan. Tu dia. Sedangkan yang harian kita telah dijanjikan. Sesiapa yang solat sunat 4 rakaat selepas isyak, maka pahala sebagaimana dia dapat dalam malam Lailatul Qadar. Tu dia. Ya tak? Sayang kita tak gunakan. Ya. Jadi, amalkanlah itu. Elok. Pasal itu, menjadi satu amalan kalau Maliki, Hambali, dia selalu digunakan. Pasal itu dikatakan, solat dia bukan 6 waktu. 6 waktu. Pasal ditambah tu ada waktu tu. Pasal itu kelebihan dia. Memanjangkan kunut. Okay. Perbuatan memanjangkan kunut adalah makruh. Perbuatan memanjangkan kunut adalah makruh
sama seperti makruhnya bacaan tasyahud awal yang panjang. Macam tasyahud awal, tahiyat awal, kita baca panjang-panjang itu adalah makruh. Hanya disunatkan sekadar sampai selawat saja. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Walau bagaimanapun, sunat dihimpunkan di antara kunut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang terdapat dalam hadis dengan kunut Sayyidina Umar atau anaknya Abdullah bin Umar yang saya akan sebutkan selepas ini. Okay. Perlu diketahui membaca kunut yang digabungkan ini hanya khusus kepada orang yang solat sendirian dan imam bagi jemaah yang selesa dengan bacaan yang panjang. Okay. Maksudnya, apa yang dikatakan kat sini ketika kita solat persendirian ataupun dalam kumpulan kita memang nak panjang. Contoh, yang pasal itu, dulu Nabi Muhammad melantik 2 imam Masjid Quba. Satu imam bacaannya panjang-panjang. Satu imam panjangannya surat Ikhlas saja. Walhal semua imam tu hafaz Al-Quran. Ya dah? Hafaz dia Al-Quran. Maka ketika imam-imam tu menjadi imam, jamaah komplain pada Rasulullah. Ya, selalu saya ulang-ulang ni. Ya Rasulullah, imam ini dikata ketika jadi imam, bacaannya panjang-panjang ya Rasulullah. Betul. Ya, kadang sampai tak tahan, aku tak tahan dan sebagainya. Maka Rasulullah pun jumpalah imam tu. Wahai imam, benarkah kamu ketika jadi imam bacaan panjang-panjang? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, bacaan panjang-panjang itu adalah sunnah. Ya, jadi apa kata Rasulullah? Sunat ketika kamu solat persendirian. Ataupun ketika yang dengan sama yang sehatilah kononnya. Yang katakanlah sehati. Sama suka nak panjang-panjang. Ya tak? Tetapi ketika kamu jadi imam, lihatlah siapa makmum kamu. Orang tua, orang sakit, orang nak kerja cepat dan sebagainya. Ya tak? Kena subuh. Sekarang subuh 6 lebih kan? Nah, kalau baca panjang-panjang macam mana? Ya, orang nak cepat pergi subuh. Itulah lahnya. Oh, tak naklah panjang. Imam tak sempat kita nak subuh. Ya tak? Maka tu panjanglah. Bacalah yang sederhana. Okay. Kemudian satu imam lagi, setiap waktu, rakaat pertama, rakaat dua, Qul huwallahu ahad lepas Fatihah. Qul huwallahu ahad. Maka makmum pun komplain pada Rasulullah. Ya Rasulullah, imam ni asyik surah Ikhlas saja bacaannya. Setiap waktu, tak ada yang lain. Apa kata Rasulullah pun jumpa. Tapi Rasulullah dengan senyum. Apa dia ni? Senyum lepas tu, dia tanya juga pasal nak Rasulullah menyenangkan para jemaah kan. Jadi jangan Rasulullah macam ambil berat sebelah pula. Jadi dia kata, ya wahai imam, benarkah kamu ketika jadi imam hanya baca surah Ikhlas saja setiap waktu dan setiap rakaat, sedangkan kamu hafal Al-Quran? Apa kata imam? Benar ya Rasulullah. Itu. Sebab ketika aku solat, aku mengagungkan keesaan Allah. Itu dia. Pasal kalimah surat Ikhlas itu adalah mengagungkan keesaan Allah. Kalimah tauhid semua tu semua. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu
meliputi segala-galanya dalam satu Al-Quran dia. Pasal itu apa sekalipun bacalah surah Ikhlas. Dalam ilmu perubatan pun, ya, surah Ikhlas tak tinggal. Ya, Qul huwallahu ahad tu tak tinggal. Sebab meliputi, ya, keagungan Allah semua, kita memuji keagungan Allah. Salah satu daripadanya kalimah Allah, keesaan Allah, iaitu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang tu kena sebut dulu. Okey. Kot, saya rasa sekat ini dulu. Saya buka soalan, kot ada soalan. Baik muslimah. Ini dekat Isyak tak? Belum. Saya punya belum azan. 2 minit. Pasal saya takut juga nak lepas-lepas. Pasal kes zaman ini kan. Kalau dulu, masa bukan COVID ini yang dulu, saya selalu di masjid-masjid, azan saya habis. Lepas azan, saya buka soalan. Lepas tu habis soalan, baru iqamah. Tapi ini sekarang tak boleh, ya. Jadi kita kena ikutlah. Syukur Alhamdulillah kita dibenarkan dah. Ya, dibenarkan untuk buat kuliah, dibenarkan kita untuk berjamaah dan sebagainya. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Ya. Ada apa pertanyaan? Ini saya akan datang kita minggu depan memanjangkan kunut. Okey. Hari ini berapa bulan? Ya? 10 Februari. Okey. Okey. Ada pertanyaan? Bab hukum makam dan sebagainya, bab solat dan sebagainya, muslimah. Jangan malu, jangan segan. Ya. Mana tadi? Nanti saya tutup. Mana ni? Allahu Akbar. Okey. Ya. 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 Sembahyang atas kursi. Okey. Bermakna sembahyang atas kursi ni banyak-banyak pendapat. Ya. Banyak-banyak sangat pendapat-pendapatnya. Sebab contoh sebenarnya yang daripada Rasulullah memang tak ada. Oleh kerana Rasulullah sebagaimana dia katakan Rasulullah solat duduk atas lantai. Tak? Bukan duduk atas kursi. Ya. Jadi contoh macam-macam contoh yang mengatakan, ya, boleh. Boleh saya buat contoh. Okay. Bak kata kita ni, ya, kita ni solat berdiri adalah rukun. Kalaulah kita mampu lagi untuk shopping, pergi mall dan sebagainya, takkan terus solat saja, terus duduk saja, ya tak? Mesti hendaklah dengan apa? Berdiri terlebih dulu. Jadi kita berdiri terlebih dulu. Okey. Ini banyak pendapat. Ya, banyak pendapat. Saya banyak bawa ke beberapa pendapat. Ada satu pendapat mengatakan kita, saya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar.
Dah. Kita mampu lagi berdiri. Ya, mampu lagi berdiri. Lepas tu, apabila kita rukuk, maka kita rukuk. Cuma yang kita lutut tak boleh bengkok, nak duduk ke bawah aja tak boleh. Ya tak? Jadi, Allahu Akbar. Dah baca gitu, baca Fatihah ada semua, kita rukuk. Allahu Akbar. Ini, ya. Ini saya buat yang cara yang pertama. Allahu Akbar. Okay. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ada setengah orang cara ini katakan batal. Sebab oleh kerana belum apa kita dah duduk dulu. Yang benarnya dia kata Allahu Akbar. Ini tadi apalah rukuk ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ataupun ketika rukuk jangan kuat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini rukuk, ini sujud. Sujud. Allahu Akbar. Baru duduk antara dua sujud. Ada? Baru duduk antara dua sujud. Ada? Lepas tu barulah kita Allahu Akbar balik. Ya, baru Allahu Akbar bangun balik semula. Itu dikatakan. Ada pula yang katakan gini. Allahu Akbar. Dah. Okay? Lepas tu dia tak mampu. Dah tak mampulah nak apa. Menggeletar ke apa. Jadi terus dia duduk. Boleh. Ya? Lepas tu ketika itu dia rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ketika rukuk gini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Baru sujud ni. Ini sebagaimana Dr. Zul tunjukkan dalam video ada. Dr. Zul. Ya? Allahu Akbar. Ya. Itu bagi apa? Banyak pandangan. Banyak pendapat yang mengatakan terpulanglah pada tuan-tuan atas keyakinan tuan-tuan. Tetapi saya pernah juga sakit lutut kan. Yang lepas saya aksiden dan sebagainya. Saya tetap saya duduk. Contoh, ya. Ini yang saya duduk. Pasal ini tak boleh nak bengkokkan. Allahu Akbar. Ya. Lepas tu Allahu Akbar rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rukuk kena sempurna. Ya. 90 darjah. Sami Allahu liman hamidah. Lepas ini lutut yang sakit. Lepas tu Allahu Akbar. Ketika tu mana yang mampu? Allahu Akbar. Ini nak bengkok tak boleh kan? Jadi saya begini-gini aja. Tak? Lepas saya pernah kat sini kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dibangun. Kalau saya buat tahiyat akhir, tahiyat awal, saya mesti begini lagi. Pasal susah nak bengkokkan ni. Ya, Allah. Mesti gini. Kadang gini tak boleh. Sakit juga. Jadi gini. Allah. Tahiyat. Lepas itu, kena tahiyat akhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bersila begitu. Selesa macam. Ya tak? Atas keselesaan kita. Saya macam itu. Macam Jumaat apa. Saya berdua. Okey. Katakan imam. Sakit lutut ni tadi. Saya jadi imam. Kalau orang lain tak ada. Misalnya. Kita yang lebih tahu daripada itu. Boleh kita jadi imam duduk. Sebab Rasulullah pun pernah mengimami dengan duduk kan. Ketika dia sakit dulu kan. Ya. Makmum? Makmum berdirilah yang mampu berdiri. Takkan makmum mampu berdiri dia nak ikut duduk juga. Ya tak? Makmum kena berdiri. Itulah sebenarnya. Ini banyak percanggahan itu tadi. Ya. Tapi yang ini tadi
Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sujud kan? Allahu Akbar mengatakan batal. Itu boleh jadi. Sebab dia belum melakukan sujud yang pertama tapi dia dah duduk dulu. Dah. Tu. Jadi itu tidak tak boleh. Itu menambah rukun. Sebelum tu sebenarnya dia duduk ni bukan tak boleh. Tapi ketika dia duduk antara dua sujud tadi dia. Boleh? Okey. Waalaikumsalam. Boleh tak? Okey. Ya? Ya? Tak apa. Tak apa. Pasal saya dulu masa arwah isteri saya ada, saya pernah operasi lutut. Operasi tapi bukan operasi begini. Dia skop. Pasal saya aksiden, hancur tulang tempurung ni, jadi disedut. Sedut kan. Masa tu, saya duduk begini. Kat masjid pun. Saya begini aja. Tak? Allahu Akbar. Sekadar mana yang... Tapi kita tahulah. Kita kedudukan kita macam mana kita ambil dia tepi. Jangan pula ambil tengah ganggu orang lain. Ya tak? Begitu juga orang duduk atas kursi. Ambillah sebelah tepi. Ya tak? Jadi kalau ditakdirkan dia batal nanti. Siapa nak alihkan kursi tadi? Ya tak? Tu dia. Okey? Boleh? Tanya. Okey. Ya? Ada? Bertikar. Muslimah? Tak ada. Okey. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. Saya minta maaf lah. Saya nak terangkan pasal apa. Khutbah tu. Lupa saya tak bawa buku tu. Ustaz Luqman tanya tadi baru saya teringat. Ya? Akan datang WhatsApp. Ingatkan. InsyaAllah. Saya ingat yang tanya ni dekat Kundang. Jadi saya ingat fokus saya Kundang. Sabtu ni saya ke Kundang. Ya tak? Jadi oleh itu, insyaAllah, saya bawa pasal masalah doa tadi. Yang kita petikannya lepaskan. Ketika khutbah baca doa. Sama ada makmum. Boleh tak amimkan menadah tadi? Boleh. Kat situ boleh. Cuma khutbah tak boleh menadah tangan. Kalau khutbah menadah tangan, hukumnya makruh. Itu aja. Jelas. Okey? Setelah ini dulu dapat saya sampaikan. Mohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya terkait bahasa yang terlajak kata yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ila zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ila zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata ila zal majlis. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.